Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Kita berjumpa lagi saudara-saudari. Baik, apa khabar? Ya, saya harap semua saudara-saudari dah melihat video-video sidang-sidang saya sebelum ni dan menghayati apa yang saya beritahu. Dan janganlah merepek dalam ada beberapa RBA, janganlah merepek dalam ruang komen. Be serious. Kalau ada constructive criticism, masukkan criticism tersebut, saya akan layan. Yang merepek-merepek tu saya buang komen. Dan kalau yang dah cerita agent dan sebagainya dan dah menghina dah, saya buang. Baik, hari ini sepatutnya saya berbincang soalan-soalan yang ditanya kepada saya menerusi email rj.ritaudin@gmail.com. Tetapi adalah perkembangan-perkembangan baru seperti mana yang saudara-saudari tahu, ya. Kononnya ada satu pihak yang iaitu Syabuddin Hussein, ya, mengeluarkan Facebook posting kononnya Muhyiddin is gone. Dan ada pihak ni yang dah ada majority dan dia akan mengambil alih kerajaan dan sebagainya. Baik, disebabkan perkembangan ini, saya akan buat rungkaian dalam 1-2 hari ini, bermula dengan imbasan kembali satu peristiwa yang berlaku tahun lepas melibatkan saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden PKR. Jadi saya nak mulakan dengan memberitahu, yes, memang ada peralihan majoriti. Memang ada peralihan majoriti. Buat masa ni saya cuma berkata ada seorang individu itu dah dapat majoriti selesa. Tetapi namanya bukan Anwar Ibrahim. Ya. Saudara-saudari kena tahu, ya. Syabuddin ni dia ni pekat sikit dengan Anwar, ya. Itu semua propaganda Syabuddin, ya. Memang ada individu yang dah dapat majoriti selesa, ya, bukan majoriti tipis. Tetapi bila individu ni nak bertindak, apa dia nak buat, itu semua saya tak tahu. Yang saya tahu ada, tapi namanya bukan Anwar Ibrahim. Baik, saya nak imbas kembali, ya. Saya nak imbas kembali. Tahun lepas di sekitar bulan Jun, saya membuat satu siri pendedahan, ya. Pendedahan ni, kalau saudara-saudara yang dah lama dengan saya ni memang tahulah. Pendedahan ni memang tajam. Saya beritahu, saya tuduh Anwar terus. Saya kata kem Anwar, orang-orang di sekeliling Anwar ni, dia keluarkan akuan-akuan bersumpah palsu. Maknanya Anwar memang dah ada kumpul akuan-akuan bersumpah tertentu dalam bilangan tertentu, tetapi majoritinya jauh kurang daripada yang diperlukan. So Anwar nak timbulkan persepsi kononnya dia kuat. Jadi orang-orang di sekeliling dia tak tahulah mereka bertindak sendiri ke atas arahan Anwar ke, tapi saya mengesyaki memang sebab orang-orang ni memang cukup rapat dengan Anwar. Cukuplah paling dekat dengan Anwar. Mereka memiliki akuan-akuan bersumpah palsu. Dan akuan-akuan bersumpah itu banyak yang dapat dalam tangan saya. Saya dapat copies dan memang original pun saya lihat. Baik, akuan-akuan bersumpah ini adalah milik terutamanya pemimpin-pemimpin UMNO pada ketika dan PPBM. Pemimpin-pemimpin UMNO dan PPBM. Dari PPBM ada satu akuan bersumpah palsu yang ada nama Muhyiddin Yassin. Daripada UMNO ada akuan bersumpah palsu dengan nama Najib, dengan nama Zahid, dengan nama beberapa pemimpin lagi, ya. Baik. Jadi saya tak naklah dedah. Okey, saya tak nak dedah sebab ini kerja kotor orang-orang yang di sekeliling tu. Jadi saya cuma nasihatkan strategi nak gunakan akuan bersumpah palsu untuk kelentong ahli-ahli parlimen lain. Lihat, Muhyiddin dah setuju. Jadi bila korang nak setuju lagi, mereka sign akuan bersumpah.
Kalau belah UMNO, mereka pergi jumpa orang-orang Zahid. Tengok Zahid dah setuju, bila lagi kau nak setuju sokong Anwar? Mereka sign. Strategi ini adalah strategi bodoh, jangan sampai saya dedahkan. Kemudian saya lihat otai-otai Anwar ni, dia masuk dalam media sosial, dia panggil saya Pak Pandey. Sebab mereka tak percaya bahawa saya ada salinan akuan bersumpah palsu tu. Jadi mereka kata Regi Jesse ni, Rita Udin ni Pak Pandey, dia buat cerita. Baik, apa yang saya buat, saya pada 7 hari bulan Julai, tak silap saya hari Ahad, saya buat kejutan. Saya terbitkan dulu akuan-akuan bersumpah palsu yang ada nama Muhyiddin dan Zahid. Tapi saya tak kata palsu, saya cuma terbitkan. Saya minta Anwar jelaskan benar ke palsu akuan bersumpah ni. Sebab akuan-akuan bersumpah tu, saudara-saudari, kalau kau lihat, memang cukup profesional. Cukup profesional. Tapi memang kalau pandai lihat tu memang nampak jelas lah. Jelas, tanda tangan tu memang sebiji macam cut and paste lah semua akuan bersumpah tu. Jadi saya minta Anwar jelaskan. Anwar tak mau jelaskan, tapi pembantunya esok nafi benda tu. Dia kata dia nafi. Bagi saya, Anwar ni dia selalu main pakai pembantu, pakai yang ini, pakai yang tu. Bila dia nak serang saya, selalu pakai orang-orang kedua, ketiga. Ini saya tak terima. Saya kemudian tulis artikel, saya buat PC, memang itulah. Minta Anwar, kamulah yang kena jawab saya face to face, ataupun menerusi kenyataan, ataupun menerusi sidang media, ataupun buat laporan polis kata saya fitnah. Sebab Anwar tak berani, sebab Anwar tahu kalau saya berani terbitkan akuan bersumpah palsu tu, maknanya bukan saya yang reka akuan bersumpah tu. Dan kalau dia buat laporan polis, silap hari bulan. Sebab semuanya akan terdedah. Ya, semuanya akan terdedah. Jadi pada ketika itu saya mengesyaki Anwar bukan hanya nak menipu ahli parlimen, dia nak menipu juga yang di Pertuan Agong. Saya mengesyaki, menipu ahli Agong. Dia selit akuan bersumpah palsu ni dengan akuan bersumpah yang betul, dan kemudian jumpa dengan Agong, kononnya ada 2/3. Dan kemudian beberapa hari lepas tu, saya pula terbitkan lagi satu akuan bersumpah, iaitu akuan bersumpah Anwar sendiri. Dalam akuan bersumpah Anwar mengaku dah dapat sokongan 2/3 dan dia namakan Muhyiddin sebagai timbalan Perdana Menteri, timbalan dia. Dan apalah, entah apa lagi lah dia kelentong dalam akuan bersumpah tu. Tak payah cerita lah, tapi ini the main. Okay? Dan dia bersedia untuk menjawat jawatan Perdana Menteri. Saudara-saudari, inilah tahap kemaruk Anwar. Inilah tahap taksub Anwar, gila kuasa Anwar. Jadi saya cabar, saya buat sidang media 1, sidang media 2, sidang media 3, semuanya tular, pendedahan, rilis dokumen, sampai Muhyiddin dengan Zahid sendiri keluar Facebook posting nafikan bahawa akuan bersumpah itu benar. Ya. Sebenarnya tak payah, saya memang nak declare dah yang tu palsu, tapi mereka keluar juga yang tu palsu. Ya. Benda tu jadi isu yang menggegarkan satu negara, dan akhirnya tercantaslah percubaan Anwar untuk gulingkan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada ketika itu dengan cara yang salah. Siap dengan saya cabar Anwar. Saya kata pintu pagar istana ni memang dah terbuka luas. Yang di Pertuan Agong duk tunggu kat istana tu dengan pintu pagar terbuka luas, tunggu Anwar masuk je menghadap nak jadi Perdana Menteri. Ya, saya cabar Anwar. Baik, kali ini saya nak beri cabaran kepada Anwar sekali lagi. Datuk Seri, kau tak ada sokongan. Kau tak ada sokongan. Di dalam PKR ada puak penduduk yang duduk atas pagar. Mereka ni sebenarnya tak terima kau. Yang Saki Baki yang dulu nak masuk dengan Azmin tu belum masuk lagi, tu pun memang confirm bukan dengan kau. Yang duduk atas pagar ni makin lama makin tak duduk atas pagar dah. Makin dah turun pagar, dah pergi belah jauh dari kau. Kemudian Amanah pun sama. Ya, Sabah Sarawak dah pangkah kau lama dah. Dalam vocabulary Sabah Sarawak, anything but Anwar Ibrahim, abai. Anything but Anwar Ibrahim.
dalam vocabulary ahli-ahli PKR yang kau fikir adalah orang-orang kau pun ada. Anything but Anwar Ibrahim sudah jadi satu slogan yang mereka sudah mula gunakan. Tak percaya, saudara-saudari tak percaya, lihatlah berapa ramai yang duk keluar dari PKR tu. Ada yang memanglah mereka ni orang Azmin, tapi ada yang bukan orang Azmin. Itu geng duduk atas pagar. Ramai lagi. Anwar. Jadi babak kelentong timbulkan kecelaruan dalam politik negara. Lepas itu gunakan jentera-jentera hang untuk cuba nak katakan dia ni lah yang bersalah sebab menyebabkan Pakatan jatuh. Dia tu lah yang bersalah. Tu semua bohong. Pengkhianat sebenar Pakatan Harapan adalah Anwar Ibrahim sendiri, disebabkan tingkah laku dia sebelum pilihan raya. Peralihan kuasa. Ya. Walhal Anwar adalah bekas Menteri Kewangan. Kalau benar sangat Anwar tu prihatin pada masa tu sampai boleh kritik yang ni tak betul, yang tu tak betul, masuk dulu dalam kerajaan, timba pengalaman. Sebab dah lama dulu kau jadi Menteri Kewangan, timba pengalaman baru berdasarkan senario ekonomi baru. Kemudian bantulah kerajaan untuk memperkukuhkan ekonomi sementara menunggu menjadi Perdana Menteri. Ini tidak. Bila diminta, adakah Anwar nak masuk kementerian? Tak perlu, saya nak tunggu, saya nak rehat, saya tunggu je bila saya nak jadi Perdana Menteri. Tapi hari-hari, baru 3 bulan Tun jadi Perdana Menteri, peralihan kuasa. Siap dengan dia minta otai-otai, dia keluar dengan maklumat palsu. Kononnya ada satu tanda perjanjian bertanda tangan di mana di dalam perjanjian tu memang ada sebut 2 tahun. Jadi kejatuhan Pakatan Harapan, biar ada orang ni khianat ke tak khianat ke, itu kita tolak tepi. Pengkhianat terbesar adalah Anwar Ibrahim. Dan sekarang otai-otai dia pula nak timbulkan persepsi kononnya walaupun tak namakan Anwar, tapi persepsi yang ditimbulkan ialah Anwar dah dapat sokongan 129 mewakili Pakatan Harapan dan Anwar akan dinamakan sebagai Perdana Menteri. Hari ini saudara-saudari, saya beritahu anda semua, memang ada peralihan majoriti. Memang ada seorang individu tu dah dapat majoriti sokongan yang cukup selesa, tetapi mengapa dia masih belum bergerak ke, bila dia nak bergerak ke, saya tak tahu. Dan ini saya beri pencerahan, ya. Saya tak suruh saudara-saudari setuju dengan individu ni ke, tak setuju ke, sokong dia ni ke, sokong dia itu ke, tak. Saya cuma berikan perkembangan terkini. Dan individu itu namanya bukanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi pesan saya kepada Anwar Ibrahim, kau ni makhluk perosak. Ini pandangan peribadi saya berhak untuk beri pandangan peribadi saya. Adanya kau saja dalam senario politik negara tempatan ni bercelau. Tapi kau beri persepsi yang inilah penyebab dia, yang itulah penyebab dia. Kaulah penyebab dia. Kaulah masalah dalam politik kita. Kaulah perosak politik kita. Kaulah yang perosak keamanan dalam dunia politik. Sebab kaulah PPBM tu lari masuk ke dalam perikatan. Memang pada masa tu saya memang, sebab kalau ada macam pemimpin-pemimpin tertentu dari DAP ke Dong Zong ke apa ke yang saya rasakan keluarkan kenyataan resis tu, memang saya tentang. Saya memang cukup benci rasism atau mereka-mereka yang cuba anti-Islamkan atau timbulkan Islamofobia. Tapi hakikat tetap hakikat. Kaulah penyebab mereka lari. Alasan macam-macam mereka beri. Oh, kami tak sukalah DAP sebab Melayu Islam tak terima. No. Kaulah penyebab. Dan mereka cuma tunggu peluang je untuk bentuk gambaran baru. Sebab asalkan bukan Anwar Ibrahim. Mungkin mereka saya tak kata kalau individu ni tak akan libatkan Anwar. Dia nak libatkan Anwar ke, dia tak nak libatkan Anwar tu pulang pada dia, saya tak tahu. Mungkin atas belas kasihan, tak apa, Anwar pun terlibat. Tetapi secara rasminya Anwar bukan sebahagian daripada perancangan. Sebab Anwar ni perosak, makhluk perosak dari segi dunia politik, masalah besar. Ya.
Dan dulu masa saya buat pembongkaran semua, tempat saya ni dikelilingi dengan gangster. Sampai dah aku beri dah dekat polis apa semua, whatever lah, semua dia lalui. This is Anwar Ibrahim. Jadi saya terpaksa lah buat rungkaian ini sebab ada perkembangan yang sedang berlaku, dan mungkin akan berlaku kejutan ke apa. Saya tak nak komen buat masa ni. Ini bukannya saya yang duk buat collect SD ni semua. Jadi jangan pandang saya cuma beri pencerahan. Saya cuma beri pencerahan. Tapi dari awal saya dah beritahu kat saudara-saudari, propaganda yang dimainkan adalah propaganda melampau, sehingga orang yang timbulkan propaganda ni terlalu overconfident dan mereka dah tersasar jauh, duduk dalam kepompong kepercayaan palsu, sehingga mereka tak buka mata sedar apa yang berlaku. Sebab itulah saya timbulkan senario setiap hari. Bukannya semua senario akan berlaku serentak, ataupun mungkin tak ada senario yang akan berlaku, tetapi dengan tak ada mana-mana senario yang akan jadi benar. Tetapi dengan menimbulkan senario ini, saya tunjukkan dengan mempertimbangkan 4, 5, 6 senario, saya boleh buktikan bahawa anggapan bahawa pihak ni terlalu kuat, pihak ni garanti akan kalah, itu semua propaganda palsu, kepercayaan mengarut. Dan bila kita terlalu yakin dan terlalu memperbodohkan diri kita dengan propaganda, kita terlepas pandang perkembangan politik sebenar, realiti. Jadi inilah yang saya nak rungkai hari ini. Jadi kita akan kembali esok dalam siri-siri pendek ini, di mana besok saya akan sambung dengan cerita ni, sebab ada perkembangan-perkembangan tertentu dan saya kena buat keputusan sama ada saya nak bongkar atau tidak, berkenaan dengan peralihan majoriti ni. Saya kena buat keputusan peribadilah atas sebab-sebab tertentu. Saya tetap perjuangan saya, agama, raja, bangsa dan negara. Biar nak kata apalah, RBA lah, apalah, macam lah aku kisah, kan? Yang dah lama dengan aku ni tahu. Let my session speak for itself. Saya pun dah ubah tempo, sebab dulu saya tak sedar. Saya tak rujuk balik pada video saya, so saya cakap ikut suka saya. Tapi bila 2 video yang lepas saya kaji betul-betul, baru saya sedar rupa-rupanya kadang-kadang suara saya perlahan, kadang-kadang saya terlalu slow bercakap, terlalu cepat. So sekarang saya standardize. Jadi saudara-saudara pun gembira dan teratur penjelasan saya, supaya saya tidak nampak seolah-olah saya lompat sini lompat sana. Ni untuk kemudahan saudara lah, untuk kebaikan saudara lah. Jelas, pendek, padat, mantap. Jadi kita kembali besok pukul 5 petang, sehingga kita berjumpa ya. Jangan lupa layari Telegram saya, Regi JC Rita Udin, ataupun Facebook group saya, Regi JC Rita Udin Discussion Group, ataupun YouTube saya, YouTube saya, di mana saya juga akan siarkan video-video ini, iaitu YouTube Regi JC Rita Udin, ataupun search The Third Force, sama ada The Third Force ataupun Regi JC Rita Udin, itu YouTube saya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GBN, salam Malaysia, salam sejahtera.